Hari tu ada satu malam tu aku buat pillow talk dengan laki aku. Kita orang sembang-sembang. Kan pakcik kita orang yang kita orang sayang sangat baru je meninggal hari Sabtu lepas. Aku rekod video ni Sabtu minggu ni 19 Oktober 2024. So kira hari ni hari ke 8 pakcik aku meninggal. Kira dekat seminggu juga, genap seminggu. Pakcik kita orang, pak kita orang ni dah pergi. Surprisingly, suami aku cerita masa malam tu. Pak Ngah, Pak Ngah, Pak Ngah ni dia orang yang amal ke almuk. Hello people, Assalamualaikum. Selamat datang kembali ke YouTube podcast aku. Nama aku Mama Miza. Oh, sebelum tu aku ada beli mikrofon. Tapi mikrofon ni dah lama lah aku beli. Baru nak guna. Aku beli masa mula aku nak buat YouTube. Tapi tak buat-buat. So, bila aku cuba nak untuk aktif. Aku usahakan untuk aku aktif dengan YouTube aku ni. Aku try guna balik mikrofon aku ni. So far, okay tak? Nanti korang try komen bagi tahu macam mana dia punya sound dia. Tadi aku try tengah, Alhamdulillah aku punya noise macam kipas tak dengar. Cumanya mungkin suara aku dengar macam pecah sikit. So untuk bajet untuk beli mikrofon baru tu nantilah kita pakai apa yang ada dulu. Okay, aku nak back to aku punya story. Aku kenal suami aku pun daripada anak Pak Ngah ni juga. Daripada Alia. So Alia ni yang kenalkan laki aku sebab dia orang ni sepupu. So macam tu lah cerita dia macam mana perkenalan aku dengan laki aku dan macam mana aku rasa aku boleh dekat. Aku rasa dekat lah. Diri untuk personally untuk diri aku sendiri aku rasa dekat dengan keluarga Pak Ngah. And then masa kakak aku buat kerja gila kot. Pergi Kedah sebelum kita orang menikah. Beberapa minggu sebelum kita orang nikah sebab abang lu aku nak tengok jalan. Nak nak pergi rumah ganti laki macam mana kan. Ini keluarga Pak Ngah jugalah yang datang. Sebab laki aku duduk dengan tok dia. So Mak Ngah dengan Pak Ngah ni lah yang datang duk masak sediakan sambut kita orang datang. Macam tu lah. Bila kehilangan Pak Ngah, bila Pak Ngah pergi ni quite terasa lah. Aku rasa sebab sikit lah. Sebab bila dengar cerita laki aku cerita macam mana Pak Ngah dengan Mak Ngah jaga suami aku, adik-beradik kan. Walaupun mak aku kerja, tapi adik-beradik mak aku yang lain tolong juga jaga laki aku. So laki aku sayang lah, laki aku sangat sayang. So bila laki aku dalam kesedihan aku juga terasa. Dia ibarat macam cubit peha kiri, peha kanan terasa. So bila laki aku rasa sedih, rasa kehilangan tu aku juga terasa kehilangan tu. Pak Ngah meninggal disebabkan kanser. Yang aku tahulah daripada cerita ahli keluarga dia. Pak Ngah meninggal disebabkan kanser. Tapi Alhamdulillah sakit Pak Ngah tak lama. Setahu akulah. Dia dalam 2 minggu ke 3 minggu dia sakit perut dekat rumah. And then pergi klinik swasta tak hilang-hilang. Tak lega. Sebab mula-mula doktor just ingatkan angin tau. So doktor bagilah ubat angin apa semua. Tapi tak hilang, tak sakit. Bila Mak Ngah bawa Pak Ngah ni pergi hospital pantai, baru dapat tahu. Mula-mula buat x-ray tak tahu. Tak tahu pun itu adalah kanser. Tak dapat detect lagi. Tapi bila buat CT scan, anak Pak Ngah cerita buat CT scan, baru nampak yang tu adalah kanser sebenarnya. Pak Ngah masuk hospital
hari Ahad tak silap aku. Ahad ke Isnin. Tapi yang setahu aku hari Isnin Pak Ngah buat operation buang dekat perut tu. And then dia keluarkan ketulan. Anak di situ ketulan tu macam besar jugalah. Aku tak tahu sebesar mana. Aku just dengar cerita je. And then tapi ada some of part yang tak boleh keluarkan. Jadinya doktor cadangkan untuk buat kemoterapi lah. Hari Selasa aku, suami aku dengan anak aku dengan mak aku, kita orang pergi ziarah Pak Angah kat hospital. Kita orang datang ziarah tu petang lah, waktu melawat petang. Dalam pukul 4.30 macam tu. Mula-mula yang naik tu laki aku dengan mak aku. Kita orang sampai awal juga. Jadinya aku kan sebab ada anak kecil, Lutfi, dia baru umur setahun lebih kan. Jadi ni tak boleh lah nak bawa baby kat atas sebab bahaya. Ada risiko kan. Jadinya mak aku dengan laki aku dulu lah naik. So laki aku cerita lama jugalah dalam 2 minit dekat 5 minit macam tu laki aku sembang dengan Pak Ngah. And then masa tu pun laki aku cakap Pak Ngah tu pun dah lemah jugalah. Dia cakap dia nak rehat, dia rasa dia mengantuk. Tapi dia masih lagi lah, masih lagi sembang dengan laki aku masa tu. Laki aku duduk kat telinga dia kan. Lepas mak aku dengan laki aku turun, kita orang tunggu adik aku sampai. So bila adik aku dengan wife dia, dua-dua adik aku dia sampai, baru aku dengan laki aku naik. Masa tu lah bila naik tu, aku sampai giliran aku dengan laki aku nak tengok Pak Ngah. Aku tengoklah keadaan dia. Penuh juga wire kan dekat badan dia. And then nampak ada kesat operation. Doktor tampal dekat bahagian perut tu. And then tak silap aku cakap tepi tu ada plastic bag. Anak dia bagi tahu dia kena apa orang kata macam najis tu. Dia Pak Ngah aku ni terpaksa guna plastic bag. Untuk kalau dia nak buang najis, kira buang air besar tu kena guna plastic bag. Selepas buat operation tu lah. So bila dah tengok keadaan Pak Ngah macam tu, dalam seminggu lah, hari Isnin, hari Sabtu. Kira hampir seminggu jugalah Pak Ngah kat hospital. Dah buat operation semua, Pak Ngah pergi dengan kita orang. So bila pemergian Pak Ngah ni agak terkesan dengan diri aku. Cuma ada satu benda lah part yang aku agak, orang kata agak macam terkilan sikit lah. Bila aku tak baca surah Ar-Ra'du masa keadaan Pak Ngah aku agak kritikal masa tu. Sebab Ustaz, aku ada join kelas tadabbur dengan Ustaz Hafiz. Aku join kelas tadabbur dengan Ustaz Hafiz Kamal, private class dalam group session, semua group session setiap minggu dan setiap bulan kita orang kelas. Ada macam Ustaz bagi tahulah yang kalau seseorang tu nazak, dalam keadaan nazak atau keadaan kritikal, kita bacakan dia surah Ar-Ra'du. So akan ada 2 kemungkinan. Sekiranya Allah izinkan dia untuk sihat, Allah izinkan dia nyawa dia panjang, Allah akan kurniakan kesihatan buat orang tu lah. Tapi kalau ajalnya sudah sampai, Allah akan permudahkan urusan sakaratul maut dia. So sebab dulu arwah ibu aku pun, masa arwah ibu aku meninggal masa dia tengah kritikal pun, aku tak baca surah Ar-Ra'du tu. Aku just baca Yasin. Masa pakcik dengan makcik aku belah aku meninggal tahun lepas pun aku tak baca surah Ar-Ra'du. Aku tak baca. So aku macam kat sini untuk remind untuk diri aku lah. If kalau aku dapat berita orang tu kritikal ke sakit ke, just baca je lah surah Ar-Ra'du tu.
Lepas tu kan dalam tadabbur, kita orang ada belajar detail tentang proses kematian. Sebab aku dengan Ustaz Hafiz ni aku belajar surah by surah daripada juzuk amma kita orang belajar. And then ada satu so kita orang masuk jugalah topik proses kematian tu. Detail dari segi macam mana nak tahu kalau orang tu nak hampir kematian dah tengah nazak tu, if macam ahli keluarga kita yang tengah hadapi sakratul maut tu, macam nak tahu yang dia tengah nazak, keadaan dia macam mana. And then keadaan sakaratul tu sendiri macam mana nyawa ditarik. Selepas nyawa ditarik tu macam mana nyawa tu malaikat bawa ke langit. Kalau roh tu orang baik macam mana, roh orang tu tak baik macam mana keadaan dia. Tu adalah ustaz share dalam kelas tadabbur. Lepas tu dalam tahun ni, baru-baru minggu ni lah, dalam beberapa bulan lepas, kita orang ada masuk topik sesaan kubur. And then masa dalam topik tu, ada seorang sahabat Quran aku ni tanya dekat ustaz, macam mana if kalau lah orang tu seorang pengamal pengamal ilmu, adakah dia akan kena seksi kubur juga? Masya Allah, yang ni masa aku dengar ni, baru aku nak ambil serius lah untuk aku amalkan ilmu tu. Sebelum ni ada baca tapi lompor-lompor, ada baca tak baca. And then lepas dengar tadabbur tu, and then Pak Ngah aku baru je meninggal, baru start di perjuangan aku lah dalam seminggu ni macam tu, baru aku nak jaga ilmu ni. And then okay, aku nak berbalik pada soalan sahabat Quran aku tanya ni kan. Masya Allah, surprisingly Ustaz bagi tahulah yang kalau orang tu masa hidup dia, sepanjang hidup dia amalkan ilmu tu sendiri akan jadi dia punya pembela dia dekat alam kubur tu. Kan kita ni kita tak mati. Kita cuma pindah alam kan. Alam dunia pergi ke alam kubur. So masa kat kubur tu nanti al-mulk tu kalau kita amalkan daripada kat dunia, al-mulk tu akan jadi pembela kita. Sebab yang aku ingat lah masa masuk tadabbur al-mulk ni, awal macam amalan lain, amalan zakat kita, amalan sedekah kita nak datang, nak cuba tolong kita, nak protect kita. Tapi semua amalan tu malaikat halau pergi. Tapi bila al-mulk datang, malaikat halau juga pergi. Tapi al-mulk cakap, izinkan aku untuk aku berjumpa dengan Tuhan. Okey, so al-mulk pun pergi jumpa kat Tuhan. Al-mulk cakap dekat Tuhan, ya Allah, kalaulah saya ni tak boleh nak berada di sisi orang yang selalu baca saya masa dia hidup, saya nak minta izin untuk Allah tarik saya daripada Al-Quran. Masya Allah, sampai macam tu sekali Al-Mulk punya perjuangan untuk bela kita. Ni cerita yang aku ingat yang masa Ustaz Hafiz cerita masa dalam kelas tadabbur. So bila laki aku cerita Pak Ngah amalkan al-mulk kan, memang dia hafal al-mulk, dalam dada dia ada al-mulk. Ya Allah, aku rasa bahagianya. Masa aku sendirilah, personally tu aku sendiri aku dapat bayangkan, ya Allah, bahagianya Pak Ngah sekarang ni. Tenang dalam kumpul kan. Sebab dia ada pembela kan. Aku bayangkan tu betapa bahagianya dia sekarang ni. Masya Allah. Itulah aku nak cerita yang the best part lah kalau amalkan al-mulk. Sebab kalau aku macam aku, al-mulk ni dalam tadabbur surah pilihan.
So masa dalam kelas Ustaz Hafiz, kita orang taklah masuk terus Al-Mulk. Kita orang pergi berperingkat-peringkat. Yang tu kalau korang nak dengar sharing aku tentang tadabbur, next time lah, next time aku cerita. So bila dah lepas juzuk amma, kita orang akan masuk surah Al-Mulk yang pertama. So kita orang aku bila belajar, bila masuk tadabbur surah Al-Mulk walaupun dah berulang kali, baru aku tahu yang kenapa rupanya Al-Mulk ni semasa dikatakan penyelamat dekat kubur. Rupanya dekat dunia tu lagi dah sebagai penyelamat. Sebab Al-Mulk ni dia tentang penerimaan. Aku sangat seronok lah, aku sangat seronok. Aku sangat bahagia bila laki aku cerita yang sisi kebaikan. Laki aku banyak cerita tentang sisi kebaikan Pak Ngah bila dia tak ada ni kan. Aku dah sikit jealous. Aku ada bila laki aku cerita yang Pak Ngah pergi ni, tapi memang alhamdulillah, masya-Allah. Masya-Allah, subhanallah sangat. Proses kematian Pak Ngah masa dia nak pergi ni pun sangat-sangat mudah. Yang aku tahu anak dia cerita, Pak Ngah aku macam pukul 3 pagi tu dia bagi tahu dia nak mandi. Dia nak mandi sangat tapi nurse tak bagi. 3 kali dia buang air. Anak macam sepupu kita orang cerita, anak Pak Ngah cerita. 3 kali dia tukar dia punya pad najis dia tu kan. And then pukul 6.30 macam tu, dah subuh macam tu, anak dia perasan ayah dia dah macam tak gerak langsung, kaki dia dah sejuk. Aku macam, ya Allah, mudah sangat-sangat pemberian Pak Ngah kan. Subuh meninggal, Zuhur tu dikebumikan. Sangat ramai yang datang. Ya Allah, Masya Allah, orang baik kan. So bila aku dengar cerita tu daripada laki aku rasa semangat lah. Aku rasa semangat untuk itu adalah aku rasa macam satu aku punya impian aku untuk aku jaga Al-Mulk tu sungguh-sungguh. Aku nangis sudah. Dan aku doakan sangat-sangat Pak Ngah aku satu keluarga, mak ngah aku akan jumpa balik suami dia, anak-anak dia, semua satu keluarga ni akan bertemu nanti bila dibangkitkan. Masa hari kebangkitan tu dia akan bertemu balik dekat Telaga Al-Kautsar bersama dengan Rasulullah. Itulah akan first moment dia akan jumpa. Amin, amin, Rabbal Alamin. Itulah aku doa sangat-sangat untuk dia orang. Jadi aku doakan sangat moga Allah lapangkan kubur Pak Ngah. Allah hisapkan Pak Ngah dengan hisap yang mudah. Allah kurniakan buku catatan amal dia dengan tangan kanan. Dan Allah masukkan syurga buat Pak Ngah dengan Mak Ngah dalam syurga tanpa hisap. Amin, 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 ya Allah. Aku cerita ni aku rasa aku bahagia. Aku seronok. Aku rasa ada satu impian lah. Ada satu impian bersama dengan Al-Mulk. Bila aku dengar kisah ni sendiri daripada suami aku. Masya Allah, alhamdulillah. Oh, sebelum aku nak habiskan aku punya story aku ni, aku teringat yang masa kelas tadabbur ada ustaz bagi tahu, ada juga sahabat Quran ni lah diingatkan yang Al-Mulk ni impian Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, Rasulullah kita yang kita sangat rindu. Impian Rasulullah adalah nak Al-Mulk tu dekat dada setiap umat dia. Tak kisahlah amalkan ke, kita baca setiap hari ke, kan. Lepas tu bila kita dah baca, ada masa kita nak tadabbur, kita dalami surah Al-Mulk tu. Masya Allah, subhanallah sangat. Impian Nabi sangat besar lah. So bila mana kita sendiri, macam aku sendiri lah, aku sendiri ambil cerita daripada Ibrah cerita ni. Mudah-mudahan ini adalah perkara yang boleh buat Rasulullah gembira, buat Rasulullah tersenyum kan.
Ah, Alhamdulillah. Hmm. Okay guys, itu je aku nak sharing tentang surah Al-Mulk. Terima kasih dengar aku punya podcast YouTube ni. So korang kalau rasa bermanfaat ke, korang komen tau. Korang like, korang komen, okay? And subscribe juga. Terima kasih. Assalamualaikum.